Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsyatul Martiyah binti Akbar Ali, berusia 29 tahun dan berasal daripada Pulau Pinang. Saya mendapat pendidikan awal di Tadika Al-Badar, Pulau Pinang, kemudian sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Tan Sri P.Ramlee, bersekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Masyhur Perempuan, Pulau Pinang, sehinggalah tamat peperiksaan STPM. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian Arab dan tamadun Islam. Pengalaman saya dalam dunia pendidikan, saya mula berkecimpung dalam dunia pendidikan pada tahun 2013. Sejurus saya tamat peperiksaan STPM dan sekolah ataupun madrasah pertama yang saya mengajar adalah Madrasah Murad Ad-Diniyah Pulau Pinang selama lebih kurang 1 tahun. Kemudian saya berhenti untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian selepas tamat ijazah, saya kembali ke dalam dunia pendidikan daripada tahun 2017 sehingga tahun 2020. Antara cabaran ataupun pengalaman saya dalam dunia pendidikan ni, yang pertama sekali dari segi ilmu pengetahuan. Sepertinya kita tahu zaman berubah dari masa ke masa, dan hakikatnya saya tidak boleh mengajar anak murid saya seperti mana saya belajar 10 tahun yang lepas ataupun 20 tahun yang lepas, disebabkan pelajar masa kini mereka lebih terdedah kepada dunia luar. Jadi sebagai seorang guru, saya tidak boleh tertumpu kepada ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku sahaja. Jadi saya perlu bersedia mental dan fizikal saya dengan keadaan semasa. Saya perlu ambil tahu apa yang sedang jadi dalam dunia kini. Saya perlu ambil tahu benda-benda yang jadi trend masa kini supaya senang apa yang saya sampaikan budak-budak dapat dengan mudah. Cabaran yang kedua bagi saya adalah dari segi kawalan. Saya berpengalaman mengajar budak daripada usia 5 ke 6 tahun sehingga pelajar yang berusia 12 tahun. Jadi dari segi kawalan kelas, saya perlu menggunakan pendekatan kawalan yang berbeza. Pelajar tadika, cara kawalnya berbeza. Pelajar tahun 6, cara kawalnya berbeza, tidak sama. Dan andai saya menggunakan kawalan yang saya guna kepada pelajar tahun 6 sama seperti pelajar tahun 1, mungkin pelajar akan bosan ataupun mereka akan rasa seperti saya ni ketinggalan zaman. Mengenai kawalan, saya ada satu pengalaman lucu yang saya tempuh sewaktu saya mengajar tadika perpaduan di Ezerut. Itu hari kedua saya mengajar. Saya ada seorang pelajar namanya Natasha. Waktu dia masuk ke kelas, dia letak bagnya dan buka kasut, buka stokin, kemudian datang duduk. Waktu dia berjalan masuk tu, saya dah perhati dan saya perasan yang budak ni emosi dia tak stabil ni. Okay, tak apa, biar dia bertenang dulu. Kemudian dia duduk di meja dan pelajar-pelajar lain pun datang duduk, baca doa, dan pelajar lain pergi ambil makanan untuk sarapan pagi. Kemudian saya perhati Natasha ni, dia duduk senyap je, lama-lama menangis. Lama-lama tengok dia letak kepala atas meja, dia menangis. Saya pun pergi dekat. Saya tanya, Tasha, kenapa Tasha menangis ni? Kenapa? Tasha kena marah dengan papa ke? Tasha kena marah dengan mama ke? Saya tanya. Dan rupanya pertanyaan ataupun soalan saya kenapa menangis menyebabkan pelajar tersebut, murid tersebut, tangisannya makin menjadi-jadi, makin kuat, makin tak isap-isap, makin saya waktu tu memang jadi betul-betul buntu dan bingung. Saya macam, apa patut saya buat sebenarnya? Dan itu, waktu tu saya sedar yang sebenarnya cara saya kontrol ataupun kawal budak tadika ataupun budak darjah 1 ni perlukan pendekatan yang lebih berbeza berbanding dengan cara saya handle budak-budak tahun 2 ataupun tahun 6. Caranya berbeza. Antara pendekatan kreatif yang saya suka untuk ketengahkan dekat pelajar adalah membawa ABM yang menarik ataupun membawa bahan-bahan yang boleh ada aktiviti ataupun interaksi antara guru dengan pelajar. Contohnya ada aktiviti yang melekat-lekat di whiteboard ataupun aktiviti gunting-gunting semua. Seterusnya adalah saya suka kepada penghargaan. Seperti mana diri saya suka orang bagi penghargaan dekat diri saya, sebegitu juga saya suka untuk beri penghargaan kepada budak-budak. Penghargaan tidak perlu kepada skop yang besar, tidak perlu kepada hadiah yang besar ataupun mahal, tidak. Kadang-kadang dengan ucapan, wah pandainya, tanya, mumtaz, hebatnya awak, bagusnya, itu dah cukup untuk bangkitkan semangat budak-budak. Ataupun sekadar memberi gula-gula, ataupun memberi makanan, ataupun memberi sebatang pensel, dah cukup untuk bangkitkan motivasi dan semangat kepada pelajar untuk menjawab soalan, untuk perform dalam kelas.
Panjang lebih kurang 7 tahun saya berada dalam dunia pendidikan. Terlalu banyak pengalaman yang pahit, manis, yang melucukan, yang saya ingat sampai sekarang. Sebenarnya perkara-perkara tersebut mematangkan diri saya, menjadikan saya lebih seorang yang sabar, seorang yang ikhlas, seorang yang kreatif. Menjadi seorang guru itu bukannya semata-mata kita mengajar dalam bilik darjah sahaja. Sebagai seorang guru, kita patut jadi guru yang pandai kawal murid, guru yang pandai tackle emosi murid, guru yang kreatif, guru yang bukan sahaja membentuk akademik, malah membentuk sahsia dan emosi pelajar. Kegembiraan kita sebagai seorang guru bukanlah dari segi hadiah ataupun imbalan yang pelajar beri, tetapi bagi saya, bila perkara yang menggembirakan saya itu cukup dari segi kebaikan dan kejayaan anak didik saya. Ini sahaja perkongsian saya mengenai pengalaman dan cabaran yang saya hadapi dalam bidang pendidikan. Saya yang masih setahun jagung dalam bidang pendidikan, banyak perkara yang berlaku, dan saya harap semoga saya menjadi seorang guru yang lebih berkaliber, seorang guru yang lebih sabar dan lebih kreatif, dan saya dapat didik lebih ramai anak murid yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tapi juga berjaya di akhirat nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.